Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, bersama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masa ini kita masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melapangkan masa kita, memanjangkan umur kita, dan seterusnya dapat sama-sama kita membuat sedikit ulang kaji berkaitan dengan pelajaran kita ataupun perkara-perkara yang dipelajari berhubung dengan solat. Walau bagaimanapun sempurna dengan sambutan Maulidul Rasul ini, jadi hari ini kita ubah sikit tajuk kita lah, daripada kita bincang berhubung dengan solat, kita bincang sedikit berkaitan dengan iaitu berhubung dengan Maulidul Rasul, Maulidul Rasul yang mana ada kaitan yang sangat penting, yang mana kita mengakui bahawa junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesayangan kita, dan sebagai ikutan kita, dan apakah bukti-bukti yang kita memberikan kepada junjungan besar kita untuk kita benar-benar mematuhi ataupun menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita akan tengok sikit sebagaimana yang kita pahami bahawa selain kita berselawat ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita amalkan pada setiap sambutan Maulidul Rasul, iaitu kita berselawat, juga kita berarak dan sebagainya. Jadi ada perkara yang lebih besar yang sebenarnya yang mesti kita kena tunaikan, dan kita mesti membuktikan bahawa kita adalah sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sayang kepada Rasul. Jadi kita akan bincang sikit perkara ini berkaitan dengan peranan, apakah peranan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa kita adalah di antara umat yang menyayangi Rasul dengan berbagai-bagai perkara yang perlu kita tunaikan untuk membuktikan bahawa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu kita ambil satu perkara lah, tajuk berhubung dengan wajib kita berpegang. Yang pertama sekali, teguh kepada kitabullah dan juga mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuktikan bahawa kita sebenar-benar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita maklum bahawa junjungan besar kita ialah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dah faham bahawa hadis Rasulullah ini adalah terdiri daripada perbuatan Rasul, perkataan Rasul, dan apa sahaja perkara yang dilaksanakan oleh para sahabat yang tidak ditegur oleh Rasul.
Itulah hadis ataupun sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perkara tersebut ada perkara yang lebih besar, yang mana kita kadang-kadang tidak orang kata terlepas pandang berhubungan itu. Apakah dia perkara yang sebenarnya ialah iaitu kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala yang maksudnya, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim, iaitu sunnah yang paling besar yang dibawa oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Al-Quranul Karim. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang perkara tersebut, yang mana kita tidak begitu memberikan tumpuan sepenuhnya berhubung dengan perkara yang paling penting, iaitu mukjizat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mukjizat yang paling besar di kalangan semua mukjizat para rasul, iaitu Al-Quran Al-Karim. Jadi dalam beberapa perkara yang lain berhubung dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, iaitu yang berbunyi wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, iaitu bermakna dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkanlah, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Yang ini adalah adalah rakamkan bahawa junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu utusan yang sangat penting, yang adalah turunkan kepada kita ataupun menjadi sebagai panduan kepada kita, iaitu dengan ayat yang disebutkan tadi, bahawa kita sudah tentulah mengambil semua apa perkara yang dibawa oleh Rasul, dan juga dan apa perkara yang kita kena hindarkan di atas perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul. Jadi di sini kita boleh maklumlah bahawa Al-Quran itu adalah salah satu daripada perkara ataupun sunnah yang paling besar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dan untuk umat manusia keseluruhan. Jadi oleh itu kalau kita perhatikan dalam pelaksanaan ataupun pembacaan Al-Quran, kalau kita tengok sekarang ni jugalah, kalau kita perhatikan berapa banyak kita dah baca Al-Quran, contohnya pada hari ni lah kan, ataupun banyak kita baca WhatsApp kan, ataupun banyak kita baca Al-Quran, tu dah kita nak bandingkan, yang mana kepentingan Al-Quran tu kadang-kadang kita tidak memberikan tumpuan sepenuhnya, dan kemungkinan ada di antara kita yang tak pernah usik pun, ataupun tak pernah buka pada Al-Quran daripada pagi tadi. Betul. Inilah di antara perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang di atas apa yang dibawa oleh Rasul, yang sangat penting bagi kita untuk kita amalkan dan menjadikan satu panduan kepada kita. Dalam perkara ini An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kitabullah azza wa jalla wa huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Bermakna di sini dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabullah azza wa jalla ialah tali Allah, iaitu sebab yang membawa kita kepada rahmat Allah. Iaitu tali Allah ni ialah apa yang dimaksudkan tali Allah itu ialah perkara-perkara yang membawa kepada rahmat kita, yang diberikan ataupun disampaikan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain tidak bukan ialah Al-Quran, kitab Allah.
Iaitu yang menjadi imam kita dan menjadi panduan kepada kita. Jadi siapa yang menurutnya beradalah ia dalam hidayah petunjuk dan yang sebenarnya, dan sebaliknya siapa yang meninggalkannya pada ia di dalam kesesatan. Inilah di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Zaid bin Arqam yang memberitahu kepada kita bahawa kitab Allah Azza wa Jalla itu adalah satu perkara yang sangat penting yang menjadi sunnah dan kewajipan kepada kita untuk kita tunaikan. Jadi adalah menjadi satu perkara ataupun satu matlamat sebenarnya kepada kita bahawa pembacaan Al-Quran itu diberikan satu keutamaan yang lebih daripada yang lain. Sebab di dalam Al-Quran semua segala-gala peraturan dan perundangan ada di sana. Jadi oleh itu, kalau sekiranya kita tidak boleh membaca Al-Quran, bermakna kita sudah jauh ketinggalan dari rahmat Allah untuk kita nikmati. Jadi oleh itu, maka Al-Quran adalah sangat penting. Begitu juga sebagaimana yang saya beritahu berhubung dengan Al-Quran ini, perkara yang paling penting yang pertama sekali, kita boleh membaca dia dengan baik. Itu yang pertama lah. Sebab apa? Sebab bahasa Al-Quran ini dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa kita. Jadi kita kena perbaikilah semua segi, dari segi hukum tajwid dan sebagainya. Itu satu perkara yang pertama. Perkara yang kedua berhubung dengan Al-Quran ini juga ialah kita nak memahami. Apabila kita baca, kita faham apakah arti dan maksud ayat tersebut. Dan seterusnya kita mentadabbur ataupun menghuraikan serba sedikit maksud yang sebenar di sebalik ayat-ayat tersebut yang adalah sampaikan kepada kita melalui junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang seterusnya. Yang seterusnya ialah kita kena beramal di atas perkara yang telah disampaikan ataupun apakah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Itu. Dan yang akhir sekali, apabila kita nak beramal, maka dalam masa yang sama kita mesti ada satu keazaman ataupun nekat bahawa kita juga akan orang kata apa, boleh menyampaikan pelajaran tersebut ataupun ilmu tersebut kepada orang lain. Dengan keazaman ini maka kita boleh memberikan tumpuan sepenuhnya berhubung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi dalam berhubung dengan perkara kitab Allah ini, kita juga Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Tuhan pencipta alam seluruhnya dan pencipta manusia khasnya. Manusia tidaklah seperti keadaan kayu dan batu. Kita ni bernasib baiklah kita dijadikan sebagai Allah jadikan kita sebagai manusia. Maknanya kita mempunyai satu keuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 3 unsur yang besar yang Allah Taala jadikan dalam alam ni. Yang pertama sekali unsur sebagai ataupun gulungan, iaitu malaikat. Yang mana adalah jadikan malaikat hanya memberikan itu hanya akal saja, dapat akal saja. Dan sebelah satu lagi adalah jadikan binatang ataupun haiwan hanya diberi nafsu saja. Tapi kita manusia sangatlah bersyukur kerana kita diberi kedua-dua sekali, akal dan juga nafsu. Itu dia. Jadi oleh itu dan tidaklah seperti keadaan haiwan yang lain, tetapi manusia adalah sejenis makhluk yang kejadiannya tersusun dari jasmani dan rohani. Itu dia, maknanya manusia ni lengkap adalah jadi istimewa kejadian kita. Dan oleh itu perlulah kita mensyukuri di atas nikmat yang adalah bagi kepada kita ni sebagai seorang manusia. Tidak dijadikan kita batu kan, tidak dijadikan kita kayu dan sebagainya. Kan? Serta berkeadaan dengan sifat-sifat istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Itulah
di antara pesanan junjungan besar kita kepada kita melalui ayat suci Al-Quran ataupun wahyu yang telah turunkan untuk disampaikan ialah kita lah berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh itu maka tak patut manusia tinggal hanya tinggal manusia. Itu nak kena faham manusia hanya tinggal manusia, maknanya tidak berbuat sesuatu yang lebih daripada itu. Dan juga tidak lebih daripada itu, bahkan wajiblah ada perhubungan dengan Allah penciptanya. Bermakna kita ni bukan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia itu saja, tapi sebenarnya yang ada tujuan dan matlamatnya tertentu. Maka jalan perhubungan seorang itu dengan Allah itu tidak lain melainkan Al-Quranul Karim. Balik pada Al-Quran. Maknanya Al-Quran ni tidak lagi. Quran ini mesti menjadikan satu apa orang kata sebati dalam diri kita. Jadi kita tak boleh tinggal. Kita tinggal Al-Quran bermakna kita tidak mendapat rahmat Allah. Itu ukurannya. Ukurannya. Di dalam Al-Quran ada keterangan-keterangan, ada tunjuk ajar untuk seseorang mencapai keselamatan. Yang pertama sekali adalah turunkan wahyu kepada Nabi untuk memberitahu kepada umat manusia seluruhnya, iaitu dari segi yang pertama keselamatan. Di dalam Al-Quran ada yang berupa suruhan, satu keselamatan, satu suruhan, dan ada yang berupa larangan, sama ada dalam bahagian ibadah maupun dalam bahagian bidang-bidang kehidupan. Itulah yang dikatakan Islam itu adalah cara hidup. Islam bukan agama. Sebagaimana yang ditafsirkan ataupun diartikan oleh orang-orang barat, bahawa agama tidak boleh dalam bercampur dengan cara-cara kita melaksanakan hidup. Jadi itulah yang terpisah hanya agama dengan hal-hal yang lain. Yang ini ada tunjuk ajar untuk seorang mencapai keselamatan maupun dalam bahagian kehidupan yang wajib dipatuhi, di mana seorang itu berada dalam zaman mana ia hidup hingga hari kiamat. Bermakna di sini Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita sehinggalah ke hari kiamat. Kalau kita mendengar apakah akhir-akhir zaman ni adalah turunkan Nabi kita ataupun melahirkan Nabi kita, sebagaimana yang kita sebut dalam hadis Rasul, adalah salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir akan menuju kepada dikatakan hari kiamat. Itu tanda satu daripada tanda. Sebab apa? Sebab Nabi kita adalah Nabi Khataman Nabiyyin, iaitu Nabi penutup segala Nabi. Tidak ada lagi Nabi dah selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda yang kita hampir kepada hari kiamat. Dan adalah banyak tanda-tanda lain lagi. Itu salah satu daripadanya. Jadi itulah sebabnya Al-Quran itu disifatkan dengan tali Allah, hablum min Allah. Al-Quran ini adalah tali Allah. Maknanya kalau kita tengok daripada sifat tali itu sendiri, contohlah kalau sekiranya kita terjatuhlah dalam air kata apa, dengan adanya tali tadi kita boleh berpaut dan boleh menyelamatkan diri kita. Salah satu daripada ini sebagai contoh dari segi zahiriah, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih besar daripada itu. Bermakna di sini kita naklah bergantung ataupun merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup kita. Terlepas kita daripada tali ini, maka kita akan menjadi susah dan juga akan lari daripada matlamat yang sebenar. Yang teguh kokoh
siapa yang berpegang dengannya selamatlah dia. Dan siapa yang mencuaikannya binasalah dia. Inilah peranan Al-Quran itu sendiri, iaitu sunnah yang telah turunkan kepada Nabi kita untuk diberikan kepada umat manusia sebagai panduan. Jadi di sini sebagai panduan kita, umpama sebagai nasib seseorang dalam alam kehidupan ini, perkara nasib sentiasa dipersoalkan oleh setiap orang dalam setiap masa. Jadi kita ni selalu kadang-kadang dah nasib, apa nak buat kan, dah jadi macam ni, apa nak buat, kita berserah kepada nasib. Jadi lebih dari nasib dalam kehidupan dunia sahaja, katalah tentang senang ataupun susah. Itu yang saya kata tadi, nasib dapat senang, adalah bagi senang, yang susah tetap susah kan. Atau lain-lainnya lagi, sesuatunya setakat dalam dunia, dengan tidak memandang kepada akhirat. Selalunya kita itulah, apabila kita sibuk dengan dunia, maka kita hanya menumpukan segala perkara yang kita buat kepada dunia saja. Sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita ada dua alam, dua alam yang perlu kita tempuhi. Yang pertama, alam dunia sebagai bekalan kita untuk menuju ke alam akhirat. Dan ada satu alam lagi kita nak tempuh, iaitu alam akhirat. Tetapi walau bagaimanapun, nasib yang mereka maksudkan itu tidak lebih daripada nasib dalam kehidupan dunia sahaja, yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan semuanya mengikut ukuran lahir semata-mata, dengan tidak memandang kepada nilaian akhlak dan peri kemanusiaan. Inilah apa yang diajarkan oleh dalam Al-Quran, ataupun ilmu-ilmu yang kita peroleh daripada Al-Quran. Maka ada lagi yang sebenarnya bukan saja untuk mencari kehidupan, kesenangan di dunia saja, tetapi ada nilai-nilai akhlak dan juga peri kemanusiaan. Maka dengan sebab itulah, dalam berusaha untuk memperbaiki dan membela nasib, kerap kali berlaku pencerobohan terhadap nasib orang lain, dan juga ataupun menyentuh maruah diri sendiri atau diri orang lain. Ini adalah di antara perkara-perkara lah yang kita perlu ambil perhatian, supaya menjadi satu panduan kepada kita. Jadi adapun nasib yang dimaksudkan oleh agama ialah nasib yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat, bukan hanya kepada dunia saja. Ini pesanan Nabi lah. Sedang manusia dengan fikirannya sendiri hanya dapat mengetahui perkara jasmani, dan dalam dunia itu pun padanya kadarnya sangat terbatas. Jadi bagi kita kat dunia ni terbatas sebenarnya. Kemampuan kita terbatas. Apa saja yang kita nak buat adalah terbatas. Padahal hakikat manusia bukanlah jasmani saja, ataupun zahiriah saja, dan rohani sama. Maka manusia walaupun seberapa bijak pikiran mereka, tak dapat mengetahui dengan sahnya perkara rohani itu. Maknanya kerja-kerja hati ini kita tak tahu. Antara saja yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi lebih-lebih lagi perkara-perkara alam akhirat. Dengan itu, demikian maka untuk memperbaiki nasib sebagai seorang manusia dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, wajiblah seorang itu menurut ajaran kitab Allah, dan menjauhi diri dari segala larangannya. Inilah di antara yang saya katakan tadi, sunnah yang sangat penting untuk panduan hidup kita, daripada dunia menuju ke akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku tinggalkan di kalangan kamu dua perkara.
yang kamu tidak sekali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Ini biasalah, kita dah biasa dengar perkara ini, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah selain daripada yang saya katakan tadi, iaitu kita melaksanakan apa yang kita raikan, menyambut Maulid Rasul, dan perkara yang penting adalah untuk kita melaksanakan atas arahan dan tuntutan yang disampaikan kepada Nabi kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ialah kitab Allah, itu Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bolehlah kita simpulkan perkara, iaitu pesaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kekal abadi. Apa pesaka yang kekal? Iaitu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Al-Quranul Karim. Kekal sehinggalah hari kiamat. Dan yang kedua, kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam menjaminkan keselamatan umat manusia. Tidak payah kita nak ragu-ragu lagi lah. Apa yang disarankan daripada kitab Allah sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab Allah iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, maka adalah satu jaminan yang sangat besar kepada keselamatan setiap umat manusia. Jadi apa yang dikatakan jaminan tersebut tu, kita tengok sikit pesaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak meninggalkan harta benda. Tapi macam kita, macam-macam harta ada kan. Macam-macam benda, kita pun tak tentu lagi. Dah wasiat ke belum pun tak tahu lagi kan. Pada bawah nama lah. Baginda diberi yang menjadi pusaka kepada warisnya. Sebagai seorang Rasul, baginda diberi mukjizat yang membuktikan kerasulannya. Dan mukjizat-mukjizat ini habis apabila lalu masanya. Itu sebab telah turunkan mukjizat Nabi mengikut keadaan yang tertentu lah. Apabila ada Nabi menghadapi apa masalah, maka telah turunkan ayat suci Al-Quran sebagai mukjizat yang paling besar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kekal hingga ke hari kiamat. Oleh itu dan tidak dapat disaksikan oleh orang-orang kemudian kecuali satu mukjizat yang kekal hingga ke hari kiamat. Maknanya mukjizat-mukjizat Nabi kita dulu yang kita pernah dengar, contohnya Nabi membelah bulan, contoh ada pokok kurma menangis umpamanya lah. Ini semua mukjizat-mukjizat yang Allah Taala bagikan kepada Nabi, yang mana kita tak jumpa dah. Tetapi satu perkara yang sangat besar yang masih lagi iaitu yang kita dapat sekarang ialah mukjizat yang paling mulia sekali, iaitu yang saya sebutkan tadi, kitab Allah ataupun Al-Quranul Karim. Dan sangat rugilah kita kalau sekiranya kita mengkaji, menyusun ataupun membaca dengan membaca dengan mendalami apakah pengertian Al-Quran tersebut, kehendak Al-Quran itu. Yang lebih berguna dari harta benda, bukan sahaja untuk warisnya, bahkan untuk umat manusia seluruhnya dalam segala tempat dan segala zaman. Inilah mukjizat. Kalau kita tengok para nabi pada zaman terdahulu daripada nabi kita, semua ikut zaman mereka saja. Umpamanya mukjizat Nabi Allah Nuh AS, habis maka habislah, tak ada lagi berikutan itu. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Allah Musa AS bersama, habis. Tetapi mukjizat junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran Al-Karim, hingga ke akhir zaman. Peninggalannya itu ialah kitab Allah Al-Quran
yang diwahyukan kepadanya, dan sunnah, dan yang meliputi perkataan, perbuatannya dan takrirnya, iaitu ketiadaan larangannya apabila dilakukan oleh para sahabat. Itu nama dia takrir. Jadi itu satu perkara yang sangat besar lah. Yang kita perlu juga melibatkan diri kita dalam sambutan sambutan Maulid Rasul kita yang paling penting. Kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi wasallam menjamin keselamatan. Apakah yang menyatakan bahawa keselamatan itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Jaminan keselamatan yang diberi melalui kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu ialah dengan jalan tiap-tiap seorang mengamalkan sendiri segala ajaran keduanya. Inilah yang kita kata kita sayang Rasul. Kalau kita tak amalkan, kita tak buat apa yang Rasul suruh, macam mana kita kata kita nak sayang Rasul? Kan? Bermana kedua-dua ni kita kena laksanakan. Menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, iaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan dengan jalan menyimpan keduanya di rumah. Kadang-kadang kita tengok di rumah Al-Quran berabuk duduk atas bawah. Kita betul-betul bila nak baca pun kita betul-betul tengok-tengok angkat-angkat, tak berbaca, duduk atas bawah je Al-Quran. Untuk diambil berkat saja. Ada pula bawa, tak kira lah atas rumah ke, dalam kereta ke, Quran tu beli yang kecil-kecil tu letak dalam apa, atas apa nama dipanggil kereta tu, letak kat situ kat depan. Iaitu bukan kita sepatutnya buat tu, orang lain buat macam tu lah. Letakkan macam-macam perhana itu di pakai depan kan. Kita bukan Al-Quran. Al-Quran ni bukan untuk diletakkan sebagai perhiasan. Tu. Jadi kita kena ingatlah. Bukan dengan jalan dibaca dengan tujuan yang lain daripada mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, dan bukan pula dengan cara menumpang amalan orang lain. Jadi maknanya orang lain dah baca, kita tak payah baca, tak apa lah. Maknanya jamaah tu semua sekali lah sambung. Padahal amalan ini adalah amalan fardu ain. Membaca Al-Quran ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Itu kita nak faham dia. Fardu kifayah dia lain, seorang buat orang lain tak payah. Kan? Tapi ke fardu ain setiap orang kena buat. Itu dia. Iaitu membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran itu sendiri. Walaupun di antara anak-anak dengan ayah, atau di antara isteri dengan suami. Jadi maknanya bukanlah pula dengan cara menumpang amalan orang lain tu. Contohnya ayah baca, anak dapat. Suami baca, isteri dapat. Ataupun isteri baca, suami tak baca, tak apa. Bukan begitu. Tidaklah seperti keadaan keselamatan dalam alam nyata ini, yang biasanya seorang yang lebih kuasanya boleh memberi perlindungan selamat kepada orang lain yang ia kehendaki. Bukanlah macam alam dunia sekarang lah, kan, yang mana kita boleh minta pertolongan. Kalau orang lain membuat ataupun membantu kita, kita boleh dapat bantuan tersebut. Tetapi dari segi amalan untuk diri kita, kita kena laksanakan amalan kita itu secara bersendirian, sebagaimana yang disarankan oleh Rasul. Apabila matinya anak Adam, maka 3 perkara yang akan tinggal. Yang pertama sekali, amal dia semasa hidup dia. Itu yang membawa bekalan dia semasa dia mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, amal jariah dia. Amal jariah dia iaitu sedekah dia yang berpanjangan. Membina masjid, membina membantu anak-anak yatim, kemudian hidupkan sekolah-sekolah, tahfiz dan sebagainya. Ini adalah dikatakan sebagai amal jariah kita. Dan kita dah tak ada besok, amal jariah ni tak ada dah.
masa hidup ni lah, masa ada harta ni lah, masa ada wang ringgit banyak-banyak ni lah, inilah yang kita nak labuhkan. Sebab apa? Ini sahaja yang membantu kita. Apabila kita dah meninggal dunia, belum tentu waris kita mewariskan ataupun membantu kita dalam melaksanakan jariah ini. Jadi itu sama-sama lah kita muhasabah diri kita untuk kita fikirkan, dia kata suruh fikir tu, fikir apa yang nak fikir untuk akhirat, bukan fikir untuk dunia, fikir untuk akhirat. Dia usaha untuk mencapai keselamatan yang sejati ialah berpegang teguh kepada ajaran kitab Allah dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara perkara yang sangat penting yang kita raikan di dalam kita menyambut Maulid Rasul. Tengok sikit lagi Nabi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Urbah bin Sariyah. Rasulullah SAW telah menasihati dan mengingati kami pada suatu hari lepas sembahyang subuh dengan satu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan yang menjadikan pendengarnya menitiskan air mata. Ini Nabi Nabi apabila bercakap sampai para sahabat menitiskan air mata. Menjadikan pendengar menitiskan air mata dan menjadikan hati mereka gerun dan gemetar. Lalu berkatalah salah seorang lelaki di antara kami, sesungguhnya nasihat ini nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Maka apakah pesanan yang Tuhan hendak pesankan kepada kami ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah. Perkara yang sangat penting, takwa kepada Allah. Dan yang pertama dan yang kedua, mendengar serta taat kepada perintah kamu sekalipun ia seorang hamba abdi bangsa Habsyi. Maknanya tidak kira kita ni bangsa yang mulia di kalangan manusia pun ataupun bangsa yang tidak terkenal di kalangan manusia, maka itu tidak dikira. Kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi dah beritahu dah. Maknanya selepas saja Nabi, maka akan berlaku beberapa perselisihan. Dan dengan yang demikian berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri dari perkara-perkara baru. Apa yang dimaksudkan perkara baru? Iaitu perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, iaitu bid'ah. Perkara-perkara yang diadakan dalam agama, iaitu perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama. Kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Sebagaimana yang kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah. Maknanya setiap perkara bid'ah itu adalah dalalah, maknanya sesat. Jadi sekalipun ia seorang hamba abdi, kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak, dan dengan yang demikian berjaga-jagalah kamu, jauhilah diri daripada perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama, kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Oleh itu, siapa di antara kamu yang berada dalam zaman berlakunya yang demikian, maka hendaklah ia menurut jalanku dan jalan khalifah-khalifahku, iaitu mendapat pimpinan lagi, beroleh hidayah petunjuk, berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan seteguh-teguhnya. Jadi bermakna di sini ialah apa yang Nabi bawa,
yang diturunkan ataupun yang disampaikan kepada maka umat sahabat, itu orang yang paling hampir sekali dengan Nabi ialah para sahabat, dan seterusnya para tabi'in, tabi'in dan seterusnya kepada ulama-ulama sehingga ke akhir zaman ataupun hari kiamat. Jadi di sini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW seorang ahli pidato yang bijaksana. Maknanya Nabi kita bercakap, bersabda, maka menjadi satu tumpuan yang sangat diberikan orang kata perhatian kepada para sahabat, dan para sahabat boleh menitiskan air mata. Dalam pidatonya kerap kali baginda berpesan supaya bertakwa dan terkena kemukaan Allah. Maknanya bertakwa daripada terkena kemukaan Allah. Dan yang ketiga, orang-orang Islam diwajibkan taat kepada pemerintah dengan tidak memandang kepada asal keturunannya, iaitu pemerintah yang macam mana, iaitu pun kita nak fikir pemerintah iaitu pemerintah yang menegakkan Islam sebagai syariat ataupun cara hidup. Itu dia. Yang keempat, amaran baginda tentang berlakunya persisihan dalam kalangan umat Islam. Maknanya akhir zaman ni macam-macam, dan kita banyak dengar sama ada di dalam negeri dan juga di luar negara kita, yang mana berlaku beberapa persisihan, bukan persisihan di antara orang-orang Islam dengan orang lain, tetapi persisihan berlaku kebanyakan di alam dunia sekarang ni antara orang Islam dengan orang Islam sendiri. Inilah yang menjadi satu orang kata ancaman lah, satu ancaman yang sangat besar di kalangan umat Islam untuk kita menegakkan syiar Islam itu sendiri. Ini maknanya kita perlu ada usaha-usaha ke arah kita menegakkan syiar Islam dengan menjadikan Islam itu sebagai panduan dan juga umat sebagai pengikut yang utama. Maknanya setiap umat Islam hendaklah bersatu padu untuk menegakkan syiar Islam. Jalan bawaan Rasulullah SAW dan jalan pimpinan Khalifah Ar-Rasyidin adalah sentiasa dijadikan panduan. Jadi maknanya di sini kita bukan saja menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduan, dan juga para sahabat sebagaimana yang disebut ataupun yang kita faham dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah wal jamaah ini ialah mereka-mereka yang mengikut Rasul dan juga orang-orang yang bersama dengan Rasul. Kita tengok sikit lagi lah iaitu perkara yang pertama yang kita nak ambil, iaitu sebagai Rasulullah sebagai seorang yang berpidato tadi, maka sebagai seorang Rasul yang terpilih, yang sentiasa mendapat pimpinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, sudah tentu nasihat dan pengajaran baginda memberi kesan yang sangat mendalam dan mempengaruhi pendengar-pendengarnya sehingga hati yang keras menjadi lembut. Itu dia. Setiap apabila Nabi berucap ataupun berkata, memberikan ceramah ataupun syarahan, maka semua hati para sahabat dan juga orang yang mendengar menjadi lembut. Yang pengecut menjadi berani. Itu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi. Dan yang cuai menjadi tekun, dan bertindak dengan bersungguh-sungguh. Maksud dia di situ ialah satu perkara yang diarahkan oleh Rasul, dengan segera para sahabat menjalankan dengan penuh taat dan
melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian kita tengok sikit dari segi takwa yang baginda. Sebenarnya pidatonya baginda kerap kali berpesan supaya bertakwa daripada terkena kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu takwa ialah cara memelihara dan menjaga diri dan lain-lainnya kerana takut terkena sebarang perkara yang merosakkan atau yang mencatatkan ataupun yang mencacatkan. Kerosakan itu adalah kadanya mengenai hidup di dunia dan ada kadanya mengenai hidup di akhirat. Itu amalan yang kita laksanakan di dunia ini, dan ada di antaranya amalan itu yang membawa kepada akhirat. Bagi menjaga dan mengawal kerosakan atau kecacatan hidup di dunia, hendaklah dipelajari ilmu pengetahuan yang berhubung dengan undang-undang kejadian alam. Inilah itu yang dikatakan sebagai fardu kifayah. Itu kewajipan kita. Umpamanya dalam pelaksanaan pekerjaan kita, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hidup di dunia, juga kita perlu pelajari, serta diikuti dan dijalankan dengan sempurna. Misalnya bagi menjaga, bagi mencegah kekalahan dan kerosakan dalam perjuangan, hendaklah mengetahui cara dan peraturan melawan musuh, teknik-teknik peperangan dan sebagainya. Ini semua kerja-kerja perkara yang dilaksanakan di dunia. Alat kelengkapan kehendaki oleh keadaan dan zaman. Selain dari itu, hendaklah pula disertakan dengan kekuatan rohani, iaitu bersatu hati, tetap dan tabah serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga bagi menjaga kerosakan atau kecacatan hidup di akhirat, kita ambil dua ya, iaitu hendaklah mencegahnya dengan iman yang ikhlas, tauhid yang tulen, iman yang ikhlas. Kadang kita kata apabila seorang itu Islam, belum tentu dia beriman, tapi orang yang beriman adalah dia ada orang Islam. Tauhid yang tulen, iaitu pegangan akidah kita, dan amal yang saleh. Amal yang kita laksanakan mestilah saleh. Saleh itu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saleh, bukan saleh, saleh. Serta menjauhkan segala yang bertentangan dengan semuanya, itu seperti bawaan syirik, perbuatan maksiat dan akhlak yang memburukkan seorang itu ataupun di dalam masyarakat. Pendek kata, bertakwa ialah berusaha menjalankan sebab-sebab yang dijadikan Tuhan untuk mencapai musababnya, seperti beriman dan beramal saleh untuk mencapai nikmat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak, dan berusaha menurut jalan dan peraturan yang betul untuk mencapai kejayaan dunia. Maknanya laksanakan segala amalan tadi mestilah mengikut syariat yang betul, yang tentu. Dua perkara yang kita perlu laksanakan apabila kita nak melaksanakan satu aktiviti ataupun ibadah. Yang pertama sekali, mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Yang kedua, mestilah mengikut peraturannya, syariat yang telah ditentukan oleh Rasul. Jadi mana dua perkara ni tak lagi, iaitu ikhlas kepada Allah, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dipanggil sebagai ilmu tauhid tadi, mengenal Allah, dan seterusnya melaksanakan dengan syariat yang telah disarankan oleh junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua-dua perkara ini, maka terbuktilah bahawa kita dapat kita melaksanakan kedua-dua perkara ini. Terbuktilah bahawa kita lah di antara orang yang mencintai Rasul, yang benar-benar menyambut kehadiran Rasul, atau maulidin Rasul. Itu dia. Bukan setakat kita berselawat saja, selawat satu perkara, tapi yang paling penting dua perkara ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyahut seruan
junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dua perkara tadi, iaitu kita beramal dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita sebagai mukjizat yang paling mulia, yang paling besar, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memandu kita dalam kehidupan kita dunia dan di akhirat. Jadi saya rasa setakat itu dululah apa perkara yang kita nak bincang berhubung dengan Maulidin Rasul yang hanya kita hari ini menunjukkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan besar kita, iaitu mukjizat yang paling besar di sisi Allah, Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan sedikit perbincangan tadi dapat kita sama-sama lah memahami dan juga seterusnya kita akan beramal dan juga menurut apa yang disarankan oleh Rasul dan menepati di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.